kerajaannya tergantung. Kerana undi tuan-tuan dan puan-puan menyebabkan tidak ada mana-mana parti boleh membentuk kerajaan. Dan kita patut bersyukur juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita masih ada kerajaan. Di peringkat persekutuan kita ada kerajaan namanya Kerajaan Perpaduan. Di peringkat negeri ada kerajaan namanya Perikatan. Jadi dua-dua ada kerajaan. Di peringkat Malaysia, dalam tempoh selepas pilihan raya, kerajaannya tergantung kerana undi tuan-tuan dan puan-puan menyebabkan tidak ada mana-mana parti boleh membentuk kerajaan. Jika ditanya kepada saya, parti mana yang menang dalam PRU yang ke-15? Jawapannya, tidak ada mana-mana parti yang menang sehingga boleh membentuk kerajaan. Tetapi Alhamdulillah, dengan kehebatan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Yang di-Pertuan Agong, bagaimana insan hebat ini berjaya menyatukan pemimpin-pemimpin politik yang bertelagah sebelum pilihan raya. Akhirnya mereka duduk bersama, membincang dan bersatu hati demi kepentingan negara. Dicadangkan ataupun dititahkan supaya tubuh sebuah kerajaan gabungan yang tidak ada pembangkang, kerana tidak ada mana-mana parti yang boleh jadi kerajaan. Jika tidak ada mana-mana parti boleh jadi kerajaan, semua kita minta supaya jadi kerajaan. Tak payah nak bergaduh, tak payah nak balah. Kalau semua duduk dalam kerajaan, memikirkan masa depan negara. Tak boleh! Kerajaan kita ni kena ada pembangkang untuk jadi semak dan imbang. Jangan duduk pelawak. Terengganu tak ada pembangkang, dia mau boleh jadi kerajaan? Kenapa di peringkat persekutuan kita tidak boleh ada pembangkang? Tidak boleh ada semuanya kerajaan. Betul tak tuan-tuan? Jadi kenapa kita tidak boleh bersama-sama dalam kerajaan perpaduan ini untuk memikirkan masalah rakyat? Sedangkan di Terengganu tak ada pembangkang pun boleh jadi kerajaan? Dia kata penting ada pembangkang. Sebab kena ada semak dan imbang. Sebab itu mereka tidak masuk dalam kerajaan perpaduan. Jadi di Kemaman ini kena ada pembangkang lah seorang untuk kerajaan negeri. Ahli parlimen yang patut kita undi ini, biar ia jadi pembangkang kepada kerajaan negeri dan menjadi kerajaan di peringkat persekutuan. Boleh ataupun tidak? Ini satu pembongkar rahsia. Supaya kita kena jadi pembangkang di negeri kerajaan Perikatan Nasional, dalam masa yang sama kita jadi kerajaan di peringkat persekutuan. Tuanku Yang di-Pertuan Agong titahkan supaya bentuk kerajaan. Maka dengan ego keras, lagak, sombong, pengerusi Perikatan Nasional menolak titah Tuanku Yang di-Pertuan Agong untuk bersama dengan kerajaan perpaduan. Lalu diberi alasan bahawasanya Tuanku tidak bertitah, Tuanku hanya mencadang. Dia turun bagi ceramah kepada rakyat-rakyat dia bahawasanya Tuanku tidak bertitah, Tuanku hanya mencadang. Cadangan itu terpulang kepada kita, sama ada nak ikut ataupun tidak. Lalu saya membelek apa maksud titah. Buka Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Titah ini adalah ucapan daripada raja ataupun sultan. Kalaulah arahan daripada Allah disebut sebagai wahyu. Kalaulah sebutan daripada seorang nabi ataupun rasul, ia dikira sebagai sabda. Tak kira lah. Sebut A kau, sebut pokok motor kau, sebut kemah kau, sebut zinc kau, sebut atak kau, sebut rumah kau, semuanya nabi bersabda. Betul tak? Sebab keluar daripada mulut seorang nabi ataupun rasul, ia disebut sebagai sabda. Keluar apa perkataan daripada mulut seorang raja ataupun sultan, ia dikira sebagai titah. Kalau keluar apa perkataan daripada mulut orang Terengganu, dia kata khabar. Keluar apa perkataan daripada mulut seorang rakyat Kelantan seperti saya, disebut sebagai royak. Jadi, Tuanku Yang di-Pertuan Agong, royak ke, khabar ke, suruh ke, maklum ke, itu dikira sebagai titah.
Jadi hari ini, apabila kita faham maksud titah, saya dengan yakin bahawasanya ingin menyatakan bahawasanya Perikatan Nasional menentang titah tuanku yang di Pertuan Agong. Jelas. Kalau dia tidak mahu menentang, dia bersama dengan Kerajaan Perpaduan pada hari ini. Lalu dicari pula alasan. Oh, kita tidak boleh bersama dengan Kerajaan Perpaduan kerana ada pakatan, di dalam pakatan adanya DAP. Saya membaca lagi. Benar ataupun tidak mereka ini takut pada DAP. Terjumpalah fakta bahawasanya PAS bersama dengan DAP 2 kali. Dalam Pakatan Rakyat dan dalam Barisan Alternatif. Mereka bersama dengan DAP. Yang bezanya dahulu, PAS bersama dengan DAP untuk jatuhkan kerajaan. Mereka keluarkan dalil. Apa ada dalil keluarkan supaya rakyat menyokong PAS kerana bersama dengan DAP. Maka keluarlah PAS for all. PAS untuk semua. Sehingga ada gelaran Saidina Umar Abdul Aziz kepada pemimpin-pemimpin DAP ketika itu. Maka keluarlah fatwa, undi DAP adalah wajib. Undi UMNO haram seumur hidup. Kenapa? Mereka perlu bersama dengan DAP kerana nak menjatuhkan kerajaan. Tetapi hari ini DAP bersama dengan UMNO bukan nak jatuh kerajaan, tapi nak bentuk kerajaan. Ini beza. PAS bersama dengan DAP satu ketika dahulu, ingat tuan-tuan dan puan-puan, dasar PAS adalah negara Islam. Tetapi oleh kerana akur kepada telunjuk DAP ketika itu, negara Islam ditukar kepada negara kebajikan. Dan hari ini mereka bermain isu, oh UMNO jadi barwa DAP, UMNO jadi barwa DAP. UMNO tidak sesekali menggadaikan prinsip asas perjuangannya. Kerana untuk bersama dengan DAP kena akur syarat yang diletakkan oleh UMNO. Tetapi PAS bersama dengan DAP terpaksa akur isyarat ataupun syarat yang dinyatakan oleh DAP termaktub di dalam perjanjian buku Jingga. Ini sejarah telah pun terang-terang. Dan hari ini Kerajaan Perpaduan berada dalam landasan yang tepat. Di saat mereka nak jatuhkan kerajaan, oh, kerajaan pada hari ini tak kekal lama. Selepas pilihan raya negeri akan bertukar kerajaan. Selepas di Pelangai akan tukar kerajaan. Mula-mula bulan Ogos, naik bulan 9, naik bulan 10. 10 hari bulan 10, 11 hari bulan 11, 12 hari bulan 12. Dia buat macam Lazada dan Shopee. Setiap bulan mesti ada promosi. Ini kerana ada pilihan raya kecil di Kemaman, maka keluarlah satu kenyataan, PAS bersedia untuk jadi kerajaan. Kenapa? Sebab mereka nak selari dengan kerajaan. Di saat mereka mengutuk, mengecam macam-macam, oh kerajaan ini saya tetap doakan sehingga jatuh. Bekas Majlis Syura Ulama PAS, ahli parlimen Pasir Putih, saya akan tetap berdoa sehingga kerajaan ini jatuh. Tapi alhamdulillah, mereka menentang, mereka mengecam, mereka kata nak tepuk atak. Tanpa pilihan raya, 2 ahli parlimen daripada Perikatan Nasional hari ini bersama dan memberi sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kerajaan Perpaduan. Kita tak pernah kata, oh lepas ini kita akan ambil ini tadi. Akhirnya datang dengan sendiri sokongan itu. Kerana apa? Izin Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Allah izinkan kerajaan pada hari ini terbentuk kerana perpaduan. Ya'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Betul Ustaz? Berpegang teguhlah kamu di tali Allah, jangan kamu berpecah belah. Orang yang suka berpecah belah ini, orang yang menolak perpaduan ini adalah orang yang menolak keamanan dan kedamaian. Jika kita belajar semula dan meneliti semula, mengingati semula sirah Nabi Muhammad SAW, bagaimana Nabi Muhammad SAW menyatukan 4 kabilah yang bergaduh untuk mengangkat batu Hajarul Aswad. Bagaimana akhlak dan sikap, kecerdikan, kehebatan yang dimiliki oleh Nabi Allah Subhanahu Wa Taala ini menyatukan 4 kabilah yang bergaduh, lalu dibentangkan serban